kita akan cuba lihat satu persatu soalan-soalan yang telah dikemukakan dalam peperiksaan sebenar STPM 2017. Okay, yang pertama kita lihat kepada soalan struktur. Soalan nombor 1. Untuk alam sekitar fizikal, soalan nombor 1, 1A. Jadi soalan nombor 1 ni dia ada 3 atau 4 bahagian lah. Kadang-kadang dia ada 3, kadang-kadang dia ada 4. So untuk soalan ni kita tengok yang pertama, soalan 1A. Soalan 1A, apakah yang dimaksudkan dengan proses sejat puluhan? Di dalam konteks sejat puluhan ni, ramai pelajar yang dia confused ataupun dia tidak memahami dengan sepenuhnya. Sebab dalam konteks sejatan, dia ada satu sejatan, dia ada sejat puluhan. Jadi kebanyakan daripada pelajar dia hanya faham sejatan. Jadi disebut sejatan itu sebagai proses pertukaran cair kepada wap yang berlaku kepada air, air di dalam badan-badan air ataupun di dalam permukaan tanah dan sebagainya. Tapi dalam konteks soalan ini, dia perlukan jawapan yang berkaitan dengan proses sejat puluhan. Sejat puluhan yang fokus dia adalah tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan. So jawapan yang sepatutnya pelajar jawab atau pelajar tulis ialah proses pertukaran cecair kepada wap air daripada tumbuhan atau liang stoma daun, liang stoma daun dengan bantuan pancaran matahari. So proses dia samalah, proses dia. Tapi kalau kamu sebut sejat puluhan sejatan itu adalah proses pertukaran wap air, maksud itu jawapannya tidak tepat. So, contoh jawapan yang saya bagi di sini kamu tengok, kamu tengok sejat puluhan merujuk kepada proses apa? Proses pembebasan wap air ke atmosfera. Ya. Pembebasan wap air ke atmosfera daripada tumbuhan, yang berlaku melalui liang stoma, liang stoma daun. Dan proses ini berlaku dengan bantuan pancaran matahari. Sebab proses ini berlaku, dia memerlukan tenaga haba daripada matahari. So cukuplah 3. 1, 2, 3 untuk 3 markah lah. Jadi dia punya ayat, cara tulis pun simple je. Maksudnya kalau kamu faham kehendak soalan yang macam ni, kamu tulis sangat simple lah untuk dapatkan 3 markah. Macam mana Umi? Faham ke tak? Umi? Faham. Cikgu. Tak faham ke tak faham? Kamu boleh nampak tak apa yang soalan ni nak? Dia proses sejatan dan proses sejat puluhan, dia ada dua proses yang berbeza. Ya, tapi dia punya wap air tu sama lah, tapi dia punya medium dia tak sama. Ya, dia punya medium dia tak sama, kita sebut. Jadi kalau kita kata sejatan, secara umumnya sejatan daripada badan-badan air, proses dia sama juga. Ya, dia memerlukan pemanasan, permukaan air tu dipanaskan dan air itu akan bertukar menjadi wap air. Itu untuk sejatan. Tapi soalan ni, dia mau kamu jelaskan maksud sejat puluhan. Jadi fokus dia ialah kepada proses pembebasan wap air yang berlaku ke atas tumbuhan. Melalui liang stoma daun, dan juga proses dia macam dengan sejatan yang biasalah. Dia masih menggunakan pancaran matahari atau tenaga haba daripada matahari untuk melakukan proses tersebut. Itu je lah. Faham Boleh Boleh. Okey. Yang ni sangat simple lah. Okey kita tengok satu-satu lah. Okey, yang kedua pula, kita tengok yang kedua. Yang kedua, soalan 1B. Soalan ni dia menyebut jelaskan 3 pengaruh tumbuhan terhadap kadar sejat puluhan. Soalan ni
Ramai pelajar yang tak boleh jawab dan memang pelajar tak dapat markah lah. Ya? Termasuklah pelajar-pelajar kita lah. Sebab apa? Dia tak faham konsep pengaruh tumbuhan tu. Bagaimana pengaruh tumbuhan. Dia nak cari macam faktor lain. Tapi yang dia nak di sini ialah faktor tumbuhan itu sendiri. Faktor yang ada dalam tumbuhan itu sendiri. Ya? Contoh dia ialah yang dikaitkan dengan sifat pokok, sifat daun, ciri jenis tumbuhan. Nah, itu dia nak sifat pokok tu. Bukan faktor-faktor luaran. Contohnya suhu, cahaya dia tidak. Ramai pelajar kita jawab yang tu lah. Menyebabkan kehilangan markah lah, dapat kosong. Tak dapat markah, kosong markah. Okey, jadi kalau kita tengok di sini, pelajar perlu menjelaskan 3 pengaruh tumbuhan terhadap kadar sejat puluhan. Pengaruh tu faktor cikgu. Pengaruh tu pengaruh faktor lah, lebih kurang faktor lah. Bagaimana dia mempengaruhi. Cuma bila sebut pengaruh tu peranan lah, peranan tumbuhan tu. Peranan tumbuhan, dia tak dalam konteks tumbuhan itu sendiri. Okay, kita akan tengok satu persatu. Jadi kalau kita tengok di sini, okay, apa yang dia nak ialah pelajar perlu mengaitkan sifat, ciri atau jenis tumbuhan dengan kadar sejat puluhan. Jadi antara sifat-sifat, antara sifat-sifat tumbuhan tu ialah liang stoma. Sifat liang stoma, contohnya liang stoma yang terbuka pada waktu siang dan tertutup pada waktu malam. Jadi kalau waktu siang liang terbuka, maknanya dia proses sejat puluhan itu berlaku dengan lebih giat lah, lebih tinggi lah berbanding pada waktu malam. Okey. Yang kedua, sifat daun. Ini size daun, permukaan daun. Sifat daun tu. Kalau kita tengok daun, ada daun yang besar. Jadi bila daun yang besar, maksudnya permukaan dia lebih luas. Jadi dia lebih banyaklah proses sejat puluhan itu berlaku berbanding dengan daun yang kecil. Atau daun yang berlilin. Daun yang berlilin. Ada daun-daun yang berlilin. Ada daun yang berduri. Kita tengok pokok daun yang berduri kan. Jadi daun yang berduri, berlilin, permukaan dia licin dan sebagainya, dia tidak menggalakkan proses sejat puluhan ni. Ataupun dia mengurangkan proses sejat puluhan. Sebab tu kalau kita tengok di kawasan-kawasan yang panas, seperti gurun. Kawasan gurun kan. Di kawasan gurun, kebanyakan pokok yang hidup di kawasan gurun, dia berduri tak? Dia berduri. Ya. Sebab apa? Antara sebab dia ialah untuk mengurangkan proses sejat puluhan ni. Supaya dia tidak banyak kehilangan air. Sebab pokok ni kalau dia kehilangan banyak air, dia akan mati. So di gurun, dia punya proses kadar sejat puluhan itu sangat perlahan. Sebab tu pokok-pokok dia banyak berduri, licin, kulit dia tebal dan sebagainya. Jadi itu dia panggil sifat tumbuh-tumbuhan tu. Okay. Kita tengok sifat daun, saiz daun, luas permukaan daun, kemudian kelebatan daun. Kalau kita tengok daun di pokok-pokok di hutan hujan tropika, kebanyakan pokok di hutan hujan tropika, daun dia lebih apa? Lebat tak? Daun dia banyak. Tapi kalau kita tengok pokok-pokok yang ada di kawasan hutan pergunungan, di tanah tinggi, atau di kawasan gurun, atau di kawasan-kawasan yang sejuk, tundra dan sebagainya, daun dia tak banyak. Tak? Tengok pokok tirus. Macam mana pokok tirus? Jadi daun ni, kelebatan daun ni mempengaruhi. Ya? Sebab bila lagi lebat daun, proses sejat puluhan tu lagi banyak, lagi berkesan. Berbanding dengan pokok yang kekurangan daun. So dia kalau kita tengok di mana, di rantau Asia Tenggara, kalau kita tengok di rantau Asia Tenggara lah, contohnya Malaysia, Thailand dan sebagainya, kebanyakan tumbuhannya berdaun lebat ataupun dia panggil malar hijau. Daun dia hijau dan lebat sebab dan warna daun, kelebatan daun dia sangat mempengaruhi proses sejat puluhan. Jadi daun-daun yang warna dia hijau, dia lebih banyak menyerap haba dan sebagainya, menyebabkan proses sejat puluhan itu lebih giat berlaku. Ini yang kamu nak kena urai. Yang ni yang kamu nak kena jelaskan. Contohnya sistem akar. Okey, saya ambil satu contoh sistem akar.
Sistem akar kalau kita tengok kepadatan dan kepanjangan akar pokok. Banyak mana akar pokok dia membolehkan menjalar. Ia menjalar jauh ke dalam tanah untuk mencari sumber air. So secara umumnya bila sumber air banyak dalam pokok, dia akan lebih banyak membebaskan atau lebih banyak dikeluarkan semula dalam bentuk uap air melalui liang-liang stoma daun ni. Jadi sebab tu kalau kita tengok pokok-pokok yang ada di hutan hujan tropika ataupun hutan khatulistiwa, kebanyakan akar dia besar-besar, akar banir. Kemudian panjang ya, dia panjang. Tapi kalau kita tengok akar, sama juga akar pokok yang ada di kawasan gurun, tengok gurun kebanyakan pokok-pokok yang ada di kawasan gurun akar dia panjang. Lebih panjang daripada akar pokok yang ada di kawasan khatulistiwa ni. Tapi pokok-pokok yang ada di kawasan sejuk contohnya, pokok-pokok yang tinggal tumbuh di kawasan sejuk, awal sejuk sederhana, dia tidak punya akar yang terlalu panjang. Itu perbezaan dia. Dan perbezaan-perbezaan inilah yang kita tengok ataupun kita perlu jelaskan bagaimana perbezaan-perbezaan ini mempengaruhi kadar sejat peluhan itu. Jadi kamu kena urailah ambil 3 ni. Contoh saya bagi 1 ni, sistem akar pokok. So sistem akar pokok, jadi kalau sama juga dengan jenis tumbuhan. Jadi kalau pokok jenis apa? Jenis tumbuhan, contohnya pokok jati, contohlah. Pokok jati. Sifat pokok tu yang besar, daun dia banyak dan sebagainya. Jadi proses sejat peluhan dia lebih tinggi lah berbanding pokok yang halus, yang kecil. Contohnya rumput. Kalau di kawasan gurun, rumput-rumput yang tumbuh secara daun halus-halus itu. Keras, daun halus-halus dan keras. Dan itu dia punya proses sejatan dia, sejat peluhan dia akan berkurang lah. Itu bergantung kepada saiz dan jenis pokok atau tumbuhan. Itulah benda yang kamu nak kena jelaskan. Clear? Ni saya dah bagi contoh. Jadi kalau soalan ni macam ni, maksudnya benda ni lah. Dan dia berbeza, kamu kena faham. Dia berbeza dengan kalau dia tanya sejatan saja. Konsep sejatan, dia berbeza sikit dengan sejat peluhan. Sebab sejatan, dia lebih kepada apa yang berlaku di permukaan. Di permukaan air. Ataupun di badan air. Ataupun kita kata di tubuh manusia dan sebagainya lah. Clear? Boleh tak boleh? Cikgu. Ya. Dia boleh tanya 3 pengaruh tumbuhan terhadap proses sejatan. Dia tak akan tanya sejatan sebab tumbuhan dia sejat peluhannya. Sejatan, konsep dia lebih kepada air, tak ke badan-badan air. Sejat peluhan ni dia lebih fokus kepada apa yang ada tumbuhan dan juga binatang, manusia pun adalah, tapi dia lebih sebut sejat peluhan ni dia lebih kepada tumbuhan lah. Dia lebih dominan kepada tumbuhan lah sebab dia punya kadar dia ataupun dia punya proses dia sangat banyak. Sebab tu tumbuhan kalau kita tengok kawasan-kawasan yang ada di kawasan-kawasan yang banyak tumbuhan, yang banyak pokok, pada waktu pagi tu kita tengok sejuk ada perpuluhan pokok dia yang kadang-kadang dia membentuk kabus, kita tengok kabus kan. Kabus pada waktu pagi tu hasil daripada proses perpuluhan ni lah. Okey. Ada lagi nak tanya? Kamu kena cek balik ni, benda ni kena ingat ni yang saya tulis di sini. Yang kita tulis di sini saiz permukaan daun, kelebatan pokok, sifat daun ni. Kalau kamu nak maklumat yang lebih lanjut, kamu nak faham lebih orang kata detail, kamu boleh. Cikgu. Ya. Kanopi tumbuhan tu. Kuat sikit Ana. Dia tanya kanopi tumbuhan cikgu. Kanopi tu bahagian atas tu. Maksudnya bila kanopi tumbuhan ni, kalau pokok-pokok yang kita panggil di kawasan hutan khatulistiwa dan sebagainya, dia punya lintupan kanopi dia sangat luas lah. Bila kanopi sangat luas, dia kadang-kadang dia mempengaruhi tumbuhan tu nak terang dia macam mana? Dia ada 2. Satu, kanopi dia akan lindung permukaan hutan daun tu daripada sinaran matahari. Bila dia lindung daun dia kalau kanopi dia tebal, jadi kawasan bawah, pokok-pokok yang ada di bawah dia tu, jadi dia tidak terima cahaya matahari lah kan.
Ya tak? Bila dia tidak terima cahaya matahari, jadi dia sedikit mengganggu lah. Dia sedikit mengganggu proses sejak puluhan. Kemungkinan sejak puluhan akan berkurang sikit lah. Berbanding dengan kawasan yang kanopi dia, ni kawasan yang tak ada kanopi. Yang tu satu segi. Satu segi dari kanopi ni, dia lagi kanopi, maksudnya kawasan kanopi dia akan pokok yang banyak, dia akan berlaku juga yang bahagian atas. Kanopi tu yang dan bahagian atas, dia akan berlaku sejak puluhan di situ. Tapi dia bahagian kanopi yang tebal lah. Jadi dia ada dua kondisi lah di situ yang kamu boleh hurai. Ya. Yang pertama dia akan ganggu tumbuhan-tumbuhan yang di bahagian bawah lah. Jadi tumbuhan-tumbuhan bahagian bawah atau lantai kita panggil yang tak dapat menerima sinaran matahari. Jadi bila dia terima sinaran matahari yang sedikit, secara automatik dia punya proses sejak puluhan dia akan berkurang lah. Dia lambat lah, dia slow lah. Macam tu lah, faham tak? Faham. Okey, kita pergi kepada yang seterusnya. Okey, kita habiskan part 1 ni. Kita pergi kepada soalan 1C. Ya? Soalan 1C, huraikan 3 faktor yang mempengaruhi proses sejak puluhan. Jadi yang ni dia tak faktor tau. Yang tadi dia tak pengaruh. So dia dua benda yang berbeza. Dua benda yang berbeza. Kalau kita tengok, kebanyakan pelajar dia borong sekali lah. Dia bagi dua-dua sama, dia ingat. Maknanya dia adalah dua perkara yang berbeza. Okey, soalan ni memerlukan pelajar menghurai 3 faktor yang mempengaruhi proses sejak puluhan. Jadi kalau kita tengok di sini, kebanyakan pelajar tidak menjawab soalan dengan baik. Ya? Sebab pelajar hanya menguraikan faktor dan pengaruhnya terhadap kadar sejak. Dia tak sebut, dia sebut faktor saja. Contohnya dia kata apa? Faktor suhu tinggi. Suhu tinggi, tapi dia tidak menyebut pengaruh dia. Sama ada apa pengaruh dia. Ataupun ni faktor satu. Dalam soalan dia ada dua benda ni, tengok ni. Faktor dan pengaruh, mempengaruhi. Jadi jawapan dia kena ada, bila sebut mempengaruhi, dia mesti tulis apa? Sama ada kelembapan itu tinggi atau rendah, meningkat atau menurun atau kurang. Itu kamu kena sebut. Sama ada tinggi, rendah. Kan? Meningkat, kurang, turun. Itu di antara faktor yang kita kena sebut. Contohnya lah kalau kita kata antara faktor yang mempengaruhi sejak puluhan adalah kelembapan bandingan yang tinggi. Kita pun tahu, bila kita sebut kelembapan bandingan yang tinggi, maksud dia tengok bila ada kelembapan udara yang tinggi, maksudnya udara mungkin tepu ataupun udara mungkin lembap. Bila udara lembap, biasanya sejak puluhan akan rendah lah. Sebab uap air dalam udara tu dah tepu ataupun dah penuh. Jadi sejak puluhan tak berlaku lah. Maksudnya cuaca tu sejuk. Ya? Cuaca sejuk. Bila cuaca sejuk tak perlulah macam kita je lah. Kita kalau cuaca sejuk, badan kita lambat berpeluh berbanding kalau hari panas. Dia pokok pun macam tu lah. Jadi yang penting kita sebut, tu. Kita sebut sama ada tinggi rendah ataupun turun naik tu. Okey, kalau kamu sebut saja, faktor saja, tak jelaskan bagaimana dia mempengaruhi sama ada tinggi atau rendah. Contoh kita tengok yang kedua. Yang kedua kita kata mempunyai bekalan air tanah yang cukup. Kalau kawasan hutan yang tidak mempunyai bekalan air, contohnya gurun lah. Dia tidak ada bekalan air yang banyak. So proses sejak puluhannya ni rendah ke tinggi? Rendah. Sebab tu di kawasan gurun, proses sejak puluhan dia rendah. Sebab tu dia perlukan pokok-pokok yang dapat mengurangkan proses ni berlaku. Jadi antara faktor pokok ataupun sifat pokok yang ada di kawasan gurun, dia perlu melambatkan proses sejak puluhan supaya dia dapat hidup dengan baik. Kalau tidak, dia makan mati ya. Tapi kalau kita tengok di kawasan Khatulistiwa atau contoh di Malaysia dan mana-mana negara di Asia Tenggara ni, kebanyakan daripada pokok-pokok dia hidup di kawasan kadahan air. Betul? Di kawasan kadahan air yang mempunyai bekalan air tanah yang sangat banyak. Sebab tu proses sejak puluhan dia sangat tinggi. Proses sejak puluhan dia sangat tinggi. Sebab tu udara lembab. Sebab tu kalau kita duduk dekat hutan, udara dia lembab, sejuk dan banyak hujan. Berbanding dengan kawasan-kawasan yang jauh daripada hutan. Sebab tu di antara faktor kepanasan yang semakin meningkat adalah kerana
bilangan hutan yang semakin berkurangan. Yang semakin berkurangan. Okey. So kita tengok dia punya contoh jawapan sikit lah. Ini saya dah cerita secara umumnya. Jadi ini dia antara faktor-faktor yang kamu kena tulis lah. Ya, dia ada banyak di sini. Ya. Cuma nak urai macam mana? Kamu faham jadi saya sebut macam mana nak urai. Okey, ini contoh. Ini contoh yang kita boleh buat. So contoh dia yang pertama kelembapan bandingan. Saya sebut dah tadi, kelembapan bandingan yang tinggi dalam atmosfera. Dia akan mempengaruhi proses sejak puluhan. Macam mana dia mempengaruhi? Kita nak urai ni. Macam mana dia mempengaruhi? Dia kena sebut kandungan uap air yang tinggi atau banyak. Ya? Kandungan uap air yang tinggi atau banyak dalam udara menyebabkan udara lembap dan proses sejak puluhan akan berkurangan atau menurun. Ini yang kita kena sebut. Dia ayat dia simple je. Ya? Tak payah kamu tulis yang ayat yang bombastik. Tapi konteks yang soalan nak ataupun isu yang soalan nak kena jelas. Itu bila jelas yang ni dapat markah. So tengok yang kedua pula. Suhu atau bahangan. Ini faktor yang kedua, suhu atau bahangan. Suhu atau bahangan yang tinggi, kita sebut perkataan tinggi dalam atmosfera akan mempengaruhi proses sejak puluhan. Suhu atau bahangan yang tinggi menyediakan apa? Tenaga yang mencukupi bagi proses sejak puluhan dan menyebabkan proses sejak puluhan meningkat atau tinggi. Di sesuatu kawasan, kalau nak tambah lagi boleh lah. Di sesuatu kawasan dan sebagainya, itu untuk menyedapkan ayat dan sebagainya, kamu boleh tambah. Okey, kita habis part 1. Part 1 habis. Bahagian ni kita dah bincang soalan 1A, 1B dan 1C. Okey, ada soalan tak? Cikgu. Ya. Kalau soalan mempengaruhi, kita kena jawab dia naik atau turun lah, tinggi atau rendah. Ya. Kena ada mempengaruhi lah. Bagaimana dia mempengaruhi? Okey. Okey So untuk part 1 ni kita tamatkan di sini. Okey, jadi sekejap lagi kita akan sambung part 2. So kita cukup di sini